Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan perjumpaan kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala badrit tamam wa misbahiz zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan perlindungan, penjagaan dan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah menjaga iman dan Islam kita. Alhamdulillah, hari ini dapat kita masuk lagi ke rumah Allah ataupun tempat berjemaah bagi kaum muslimin, iaitu surau dan masjid, dalam keadaan sihat insya-Allah dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun keadaan di negara kita ni pelbagai kerenah, tapi semangat untuk menuntut ilmu jangan kita putuskan, jangan kita lemahkan, kerana ilmu ini dia sepanjang hayat kena belajar. Terutamanya ilmu fardu ain, ilmu agama, kerana Nabi bersabda talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Kata Nabi, talabul ilmi, di situ ilmu tu yang Nabi sebut itu ilmu yang dikhususkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ilmu agama. Jadi sampai hayat kita, sampai penghujung hayat kita, wajib kita mempelajari ilmu agama. Dan walaupun benda itu dalam hidup kita berulang kali, kata ulama, apa yang disebut oleh guru-guru kita tentang bab itu ke, ataupun tajuk itu ke, ataupun perkataan itu diulang-ulang banyak kali, itu bermakna perkataan yang diulangkan, yang diucapkan oleh sesiapa saja yang mengajar ilmu agama yang benar, maka yang diucapkan berulang kali itu menunjukkan penting dalam hidup kita. Jadi bermakna di situ teguran para ulama bahawa jangan kita lemah semangat untuk menuntut ilmu, walaupun sekejap kita kena dengar. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Misbahul Munir. Nabi sallallahu lagi membawa cahaya untuk menerangi kehidupan manusia berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diikrarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah daripada hawa nafsu, daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena yakin bahawa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ilmu itu sampai kepada kita, maka yakin bahawa apa yang diajarkan itu penting hati oleh Allah sekalian. Jadi insya-Allah kita masih lagi berada di pendahuluan dalam mensyarahkan kitab iaitu Penawar Bagi Hati. Walaupun macam saya katakan tadi, mungkin ada sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan yang pernah belajar tentang kitab Penawar Bagi Hati, tetapi kalau ini sebagai ulangan, itu tak ada masalah. Kerana apa? Kerana hati juga dia ada kewajipan. Kita menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara fizikalnya, kita nampak itu kewajipan anggota badan kita. Sebenarnya hati juga ada kewajipan yang Allah perintahkan kepada kita, yang mana antara kewajipan hati yang perlu kita tetapkan, perlu kita jaga, perlu kita bersihkan adalah kita kena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah. Maknanya itu adalah kewajipan hati. Orang yang kufur, mereka tidak ambil kewajipan itu dan letak di dalam hati mereka. Orang yang kufur, non-Muslim, mereka tak tahu sebenarnya Allah perintahkan, ada perintah Allah berkenaan dengan kewajipan hati. Yang kita buat ibadah tu, yang kita puasa, yang kita solat tadi, yang kita bayar zakat, itu kewajipan terhadap fizikal kita. Dan di dalam ada juga kewajipan, iaitu yakin bahawa Allah itu Esa. Seperti mana yang telah kita syarahkan dalam sesi yang lepas dulu berkenaan dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu nak menunjukkan bahawa kewajipan hati kita lah. Sebab beriman ni bukan sekadar pada hati saja, bukan yakin pada hati saja. Nak kata seseorang itu beriman, perlu dia buat amal soleh yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu makna takwa ada ilwajibat wajtinabi al-muharramat, iaitu melakukan al-wajibat, segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk mempelajari ilmu fardu ain, termasuk menjaga hati, itu termasuk dalam kewajipan yang Allah suruh tu, yang dikatakan makna takwa, melakukan segala kewajipan. Maknanya termasuklah kewajipan hati. Dan wajtinabi al-muharramat, iaitu menjauhkan segala maksiat, termasuk menjauhkan hati kita ni daripada segala maksiat-maksiat hati. Nanti kita akan pergi satu persatu. Sebenarnya dalam kitab ini secara kesimpulannya bukan dia membicarakan tentang hati je, tidak. Nanti tuan-tuan akan meneliti satu persatu dosa-dosa yang perlu dijauhi oleh anggota badan kita. Sebab dalam kitab ini membicarakan tentang anggota badan yang besar-besar. Nanti insya-Allah kita akan sampai. Baik. Kita masih ada di pendahuluan, kata pengarang, saya membaca syarahnya daripada kitab Qalbun Salim yang disyarahkan oleh guru kita, iaitu Ustaz Muhadi bin Haji Jol, yang selalu memberi kuliah di dalam IKIM. Disyarahkan kepada kitab Penawar Bagi Hati. Katanya, dalam suatu perkara penting, sifat-sifat yang menjadi sumber utama keluarnya akhlak terpuji, ada beberapa perkara yang menjadikan ataupun yang menjadi sumber utama untuk melahirkan akhlak terpuji. Kita kena yakin bahawa Rasulullah
padanya semua akhlak yang terpuji. Tak pernah seorang para anbiya yang bersifat dengan sifat bohong. Adapun kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika mana dia menggantungkan kapak kepada telinga patung yang paling besar, dan bila ditanya oleh kaumnya, wahai Ibrahim, betul ke kamu yang buat ni? Maka Nabi Ibrahim pun kata dekat kaumnya, kalau kamu nak tahu siapa buat, tanyalah dekat patung paling besar tu, sebab kapak ada kat telinga dia. Maka berlaku di situ bukan bukan sifat bohong Nabi Ibrahim, tidak, bukan Nabi Ibrahim menipu kaumnya, tetapi itu adalah untuk membuktikan bahawa apa yang kaumnya sembah itu tidak benar. Sebab apa? Patung yang ada di situ yang paling besar tidak mampu untuk menurunkan kapak yang tergantung di telinganya. Jadi di situ bukanlah menunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam ini mempunyai sifat penipu, iaitu menipu kaumnya, tidak. Tetapi itu dalil yang kuat untuk menunjukkan bahawa sembahan kaum Nabi Ibrahim ketika itu yang menyembah berhala, berhala yang mereka sembah itu tidak mampu untuk buat apa-apa, tak mampu bagi manfaat kepada kaumnya, dan tak mampu memberi mudarat kepada kaumnya. Kita kena yakin baik apa yang berlaku, kebaikan terhadap diri kita semua daripada Allah Ta'ala, dan apa yang berlaku terhadap kita kejahatan itu semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak boleh kata Allah, akidah ahli sunnah wal jamaah, kita tak boleh kata semua perkara baik Allah yang ciptakan, perkara jahat Allah tak ciptakan. Kalau kita berpegang kepada itu, bermakna Allah tidak akan menciptakan dosa, Allah tidak akan menciptakan neraka. Jadi kita yakin bahawa ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada perkara yang baik dan perkara yang buruk itu semua ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena yakin di situ. Sebab itu kalau tuan-tuan orang yang tertinggi di dalam taman dipanggil untuk berucap, kalau boleh ubah, bila kita nak habis ucapan kita kan kita selalu sebut yang baik itu daripada Allah, yang lemah dan silap itu daripada diri saya sendiri. Kalau boleh, kalau nak ucap juga perkataan itu, kena tambah sikit di ujung lagi, kena cakap macam ni, yang baik itu daripada Allah Ta'ala dan yang buruk itu daripada diri saya sendiri, dengan niat ketika kita cakap itu beradab dengan Allah Subhanahu Ta'ala, bukan dengan yakin bahawa Allah hanya menciptakan baik je, buruk Allah tak cipta. Tak boleh. Kita yakin bila kita nak cakap di situ, kita yakin bahawa ini adab kita dengan Allah Ta'ala, dan di hujungnya kita tambah hakikatnya baik dan buruk itu ciptaan Allah Ta'ala. Tapi pesan guru kami, lebih baik jangan sebutlah, takut-takut ada keraguan, ada syak wasangka terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beriman dengan Allah ni kita tak boleh ragu-ragu. Orang yang beragu-ragu terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia bukan duduk di atas pagar. Kalau anak kita dia dapat 40 markah, kita panggil markah yang dia dapat tu daripada peperiksaan yang dia jawab tu markah di atas pagar. Dia salah satu lagi jawapan, dia akan fail. Kalau dia betul, dia pergi kepada lulus. Tetapi ragu-ragu terhadap Allah Ta'ala, siapa-siapa yang ragu terhadap Allah Ta'ala, dia boleh jatuh terus kepada kekufuran. Itu tanda-tanda kekufuran. Maknanya dia ragu-ragu. Contoh dia kata, dia cakap, dia tanya dekat kawan dia, betul ke Allah ni ada? Aku tak nampak pun. Dia cakap tu dengan yakin bahawa Allah ni tak ada. Sekadar dia tanya saja, dia yakin Allah tu tak ada, cuma dia nak tanya saja. Dia terkeluar di mulut dia untuk tanya. Maka bila dia ragu-ragu terhadap Allah dan dia yakin apa yang dia ucapkan itu bahawa Allah tu tak ada, maka dia boleh jatuh kepada kekufuran. Itu kewajipan hati kita. Kita kena jaga. Hari ini tuan-tuan boleh tengok ramai orang-orang kaya, orang yang duduk di ada kenamaan di dalam negara,
orang yang ada pangkat, ada harta, mereka ni ramai pilih jalan yang mana pengakhiran mereka ini mati di dalam kekufuran. Na'udzubillahi min zalik. Kita jauhkan, minta Allah jauhkan diri kita kepada akidah-akidah yang tidak benar. Jadi itu semua kewajipan hati. Maka kata guru kita ini mengatakan bahawa antara benda-benda, sifat-sifat yang melahirkan dalam diri kita ini untuk akhlak terpuji, yang kedua kita dah baca. Yang pertama kita baca hari itu bijaksana. Kita dah maklum ini salah satu daripada sifat baginda Nabi SAW dan sifat seluruh para anbiya. Bukan kan kita belajar Nabi ni ada 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Bukan hanya pada Rasulullah saja, tetapi seluruh para anbiya dan para rasul mempunyai sifat ni. Kalau Nabi dikatakan siddiq, amanah itu, maka seluruh para anbiya pun amanah. Siddiq, amanah juga ada pada para anbiya dan lain-lain lagi. Dan yang kedua kata guru kita, iaitu as-suja'ah, iaitu berani. Apa katanya? Yang pertama, dengan keberanian seseorang dapat mengalahkan kekuatan nafsu amarahnya, sehingga amarahnya ni apa maknanya? Nafsulah. Itu akan mengikut dan tunduk kepada petunjuk akal. Dan kita telah bagi tahu pada sesi yang lepas, nafsu ni dia ada peringkat dia. Yang paling jahat dipanggil nafsu amarah. Yang ni paling jahat. Iaitu apa makna nafsu amarah? Iaitu nafsu yang membenarkan manusia kepada kejahatan. Allah menyatakan tentang nafsu amarah ini di dalam surah Yusuf, yang bermaksud firman Allah, sesungguhnya hawa nafsu sangat mengajak kepada kejahatan. Ini Allah tak sebut amarah, tetapi Allah nak bagi tahu bahawa peringkat yang paling tinggi, yang paling jahat dalam nafsu kita ini dipanggil nafsu amarah. Apa saja yang kita nampak kejahatan di depan mata kita, semua itu hasutan daripada nafsu amarah. Bila dia nafsu amarah ini berganding dengan syaitan, habislah. Itu yang boleh kufur. Itu yang tuan-tuan pun tahu. Di Malaysia ni dulu pernah ada orang kata Tuhan, dirinya Tuhan, mengalahkan Fir'aun pula. Kalau dia mengaku Tuhan, Fir'aun lagi hebat. Sebab apa? Fir'aun kaya. Dia yang mengaku Tuhan di Malaysia ni tak kaya pun, mengharapkan duit-duit orang, pengikut-pengikutnya. Okay? Dari segi nisbah dia, kalau dia mengaku dirinya Tuhan dengan Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, hebat lagi Fir'aun. Jadi Fir'aun dia boleh menyelesaikan apa saja permintaan rakyatnya. Bila rakyatnya terpengaruh dengan apa yang dilemparkan oleh Firaun, harta ke, ucapan ke, itu yang ramai dia punya pengikut tu mengaku Firaun ni sebagai Tuhan. Yang kita ni di Malaysia tak ada apa-apa, tiba-tiba mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ada juga di Malaysia berlaku mengaku dirinya Rasul. Subhanallahal azim. Benda ni semua tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, dah berlaku pada zaman para anbiya lagi. Yang mengaku dirinya sebagai Tuhan berlaku pada siapa? Pada zaman Nabi Musa. Lebih lama lagi, lebih daripada 1400 tahun lebih sebelum datangnya Rasulullah. Yang mengaku Rasul, ada yang berlaku pada zaman Rasulullah, dipanggil sebagai orang yang mengaku sebagai Rasul. Itu ada apa? Dipanggil namanya sebagai Musailamah Al-Kazab. Zaman Rasulullah lagi dah mengaku dirinya sebagai Rasul. Subhanallahal azim. Jadi tak mustahil lah di hujung-hujung ni, di hujung-hujung hayat ini, di hujung-hujung umur dunia ini, ada berlaku kembali kejahilan seperti mana berlakunya kejahilan yang berlaku pada zaman para anbiya dulu. Hari ni ramai tak yang kahwin campur? Ada tak yang mengamalkan hidup homoseksual? Ada. Padahal kegiatan homoseksual itu dah berlaku pada zaman Nabi Lut. Sebelum datang Nabi Isa, sebelum datang Rasulullah, dah berlaku dah. Subhanallahal azim. Inilah kejahilan-kejahilan yang berlaku, yang Allah jadikan semula nak tengok kekuatan iman, kekuatan hati manusia di akhir zaman ni. Itu kewajipan hati.
kita boleh dapat gambaran bagaimana kita perlu jaga kewajipan hati kita untuk menghadapi ancaman-ancaman seperti ini. Jadi tuan-tuan tengok ayah pin. Ramai yang kaya-kaya masuk tuan-tuan. Yang ada duit, ayah pin dikatakan mengaji sampai darjah 2, darjah 3. Tapi macam mana dia boleh bina replika dia punya cerik lah semua bangunan dia tu kan. Mana dia dapat duit sedangkan dia hanya belajar sampai tahun 3, tahun 2, darjah 2, darjah 3 kan, macam tu. Jadi kekuatan hati itu perlu dijaga. Walaupun kita setinggi mana pangkat kita, walaupun kita ada jawatan yang paling tinggi, walaupun kita ada nama dalam masyarakat, walaupun kita orang yang kaya dalam taman kita tu, kita kena belajar ini. Kaya tak menjaminkan masuk syurga. Tapi kalau kaya seperti Saidina Abu Bakar, seperti Saidina Omar, seperti Saidina Osman, seperti Abdul Rahman bin Auf, itu confirm syurga lah. Dan memang Rasulullah senaraikan mereka ini 10 sahabat yang masuk ke syurga. Itu lain. Sebab apa? Satu ketika ditanya, Rasulullah tanya kepada Saidina Omar, wahai Omar, seruan untuk pergi berjihad ni dah panggil dah. Rasulullah dah panggil dah semua sahabat, siapa yang nak menginfakkan barang, siapa yang nak menginfakkan harta, siapa yang nak masuk dalam tentera Islam, Rasulullah dah panggil dah. Lalu Rasulullah tanya kepada Saidina Omar, wahai Omar, apa yang kau tinggalkan kepada keluarga kamu? Maka Saidina Omar kata, ya Rasulullah, Saidina Omar ni antara ahli perniagaan yang terkenal pada zamannya, termasuklah Abu Bakar, termasuklah Osman, termasuklah Abdul Rahman bin Auf. Lalu Rasulullah tanya, wahai Omar, apa yang kau tinggalkan kepada keluarga engkau? Ya Rasulullah, aku tinggalkan separuh daripada hartaku. Katalah dia ada 1 juta, contoh, itu kira sikit lah, ni contoh saja. Katalah Saidina Omar ada 1 juta ringgit, maka dia cakap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tinggalkan 500,000 untuk keluargaku dan aku infakkan 500,000 lagi untuk tentera Islam, dapatkan bekalan, alatan perang, persiapan untuk berhijrah ataupun persiapan untuk pergi berperang, semua tu. Jadi 500,000 untuk keluarga dia dan 500,000 untuk tentera Islam. Maka Rasulullah tanya lagi kepada Saidina Abu Bakar pula, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan kepada keluarga kau? Ya Rasulullah, sebenarnya aku tidak tinggalkan apa-apa sedikit pun hartaku untuk ahli keluargaku, dan aku infakkan seluruh hartaku kepada perjuangan Islam. Maka Rasulullah tanya, apa yang kau tinggalkan? Maka yang aku tinggalkan kepada mereka hanya Allah dan Rasulnya. Jaminan syurga yang Allah janjikan kepada golongan yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah yang ditinggalkan oleh Saidina Abu Bakar kepada keluarganya. Tuan-tuan tengok bagaimana beraninya sahabat terdahulu, bagaimana kekuatan hati yang dibina oleh Rasulullah, sehingga mereka tidak takut walaupun harta pada mereka itu hilang. Subhanallah azim. Itu adalah kekuatannya. Jadi nafsu amarah ni sangat kacau dalam diri kita ni, kita kena lawan. Dan naik ke peringkat seterusnya dipanggil nafsu lawamah. Okey, apa makna nafsu lawamah? Selepas nafsu amarah dapat dikalahkan. Ini peringkat yang kita kena harungi. Bukan saja fizikal, tetapi dalam hati pun kita kena lawan. Iaitu selepas kita dah dapat kalahkan nafsu amarah, maka ianya naik ke peringkat nafsu lawamah. Peringkat ini orang maknanya peringkat ini dia dah cukup baik sedikit, tetapi masih lagi ada kekotoran padanya. Jadi Allah menyebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah yang bermaksud, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Peringkat ini masih tidak kukuh lagi. Tengok, selepas kita dah berjaya untuk kalahkan peringkat nafsu yang paling jahat, iaitu nafsu amarah, bila naik ke peringkat lawamah,
maka ini tak kukuh lagi. Kita kena lawan lagi. Dan tak dapat untuk istiqamah buat kebaikan. Maknanya kejahatan kita dah tinggalkan, tetapi bila masuk dalam peringkat lawamah ni, kadang-kadang dia macam mana? Kadang-kadang dia buat kebaikan je, tiba dia bila masa dia perasaan dia down, dia dah putus harapan, dia buat balik. Dia buat balik kejahatan dia. Tiba ada orang tegur dia, dia naik balik, dia buat kebaikan balik. Macam tu. Dia masih tidak boleh istiqamah dengan kebaikan yang dilakukan, tetapi lebih baik sikit daripada amarah. Tapi ini kita kena lawan juga. Ini peringkat nafsu. Nafsu yang yang ada pada kita ni. Semua orang ada. Kecuali para anbiya ni memang Allah jagalah. Dari kecil, walaupun dari kecil mereka ini tidak dilantik menjadi nabi, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita kena yakin bahawa Rasulullah dijaga oleh Allah daripada kecil. Satu ketika Rasulullah bermain dengan kawan-kawannya. Rasulullah dalam Al-Quran Allah sebut juga Rasulullah ni seperti manusia biasa. Seperti manusia biasa tu maknanya bukanlah kekuatan iman Rasulullah sama dengan manusia biasa, tidak. Seperti mana manusia menjalankan kehidupannya seperti biasa, begitulah Rasulullah. Kalau kita hari ini kita makan minum, Rasulullah juga makan minum. Kalau hari ini para suami dia membantu para isteri pergi ke pasar, walaupun di pasar tu kita terpaksa tengok list apa yang dipesan oleh isteri kita, Rasulullah juga pergi ke pasar membantu isterinya untuk beli barang dapur. Bila mana sahabat tanya kepada isteri Rasulullah, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah di dalam rumah? Kata isteri Rasulullah ketika di dalam rumah, kalau bajunya terkoyak, dia akan menjahitnya sendiri. Jadi bermakna di dalam rumah Rasulullah tidak menyusahkan siapa dia? Isteri-isteri baginda Nabi SAW. Itu yang dikatakan Rasulullah ini sama seperti manusia biasa. Rasulullah bukan malaikat. Bukan malaikat. Rasulullah bukan makhluk selain daripada manusia ataupun selain daripada malaikat. Tak, Rasulullah manusia, tetapi sifat kemanusiaan itu ada juga pada Rasulullah. Makan, minum, berjalan, berseloka, berjenaka, ada. Jadi tak lari. Cuma dari sudut akhlak, dari sudut keimanan, dari sudut ketakwaan, dari sudut patuh sangat-sangat kepada perintah Allah Ta'ala, itu jauh beza. Sebab iman para anbiya dengan para rasul, dengan manusia biasa tidak sama dengan manusia biasa ni. Jadi kita perlu mujahadah. Bila sampai kepada tahap nafsu lawamah, memang kita mujahadah. Ma makna mujahadah, tuan-tuan? Apa makna mujahadah? Kita kena bersungguh-sungguh lawan kepada kedua-dua nafsu ni, nafsu amarah dan nafsu lawamah. Sebab itu kadang-kadang kita pelik kan, tuan-tuan, bila datang bulan Ramadan, kenapa ada yang tak puasa? Yang pertama, alasan yang kita boleh bagi melalui hadis Nabi SAW. Nabi pernah bagi tahu bahawa yang diikat oleh Allah Subhanahu Taala dalam bulan puasa hanya syaitan yang berpangkat besar-besar ni, general, captain, itu diikat oleh Allah Taala. Adapun yang prebet syaitan ni tidak diikat oleh Allah Subhanahu Taala. Maknanya ada lagi hasutan syaitan, cuma tak kuatlah. Lepas tu yang kedua, kenapa masih ada lagi orang yang tak berpuasa dalam bulan Ramadan? Contohnya, kalau cerita pasal tak solat di Malaysia ni, ramai tuan-tuan. Hari ini ramai sangat yang tak solat fardu kerana mengejar kepada kekayaan. Kalau tuan-tuan cek boleh, tuan-tuan tengok berapa ramai. Tapi yang dah berubah, alhamdulillah. Jadi yang kedua, alasan yang kita boleh beri kenapa dalam bulan Ramadan sebagai contohnya ramai juga yang tak puasa, kerana mereka tidak melawan nafsu mereka yang dipanggil sebagai nafsu amarah dan nafsu lawamah. Yang ni mereka tidak istiqamah. Jadi orang yang tak membuat kewajipan yang Allah suruh, dia termasuk dalam fasik. Fasik ni apa? Orang yang berpanjangan melakukan dosa besar kepada Allah Ta'ala,
dia masih Islam, dia tak kufur lagi, dia tak syirik lagi, tetapi dia hanya membuat dosa-dosa besar dan matinya dalam keadaan dosa besar, dia tak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang tu masih selamat lagi di akhirat. Kerana apa? Dia mati dalam iman, dalam Islam, cuma iman dia lemah dan dia mati dalam keadaan dosa besar, melainkan syirik. Syirik tak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekal selama-lamanya dalam neraka. Dan nafsu lawamah ini ia boleh diatasi dengan menambah ilmu dan fardu ain. Subhanallah azim. Seperti mana yang saya nyatakan tuan-tuan. Sebab kata ulama, talabul ilmi min alamatil khair. Kata ulama, mempelajari ilmu agama menunjukkan tanda kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita. Maknanya belajar ilmu itu tanda kebaikan kepada kita. Jadi kata ulama, nak lawan kedua-dua nafsu ni dengan cara apa? Mesti dengan ilmu. Terutamanya ilmu fardu ain. Yang ni saya banyak kali ulang dah. Ilmu fardu ain ni termasuk apa? Bab akidah kita dah belajar dah, tentang qul huwallahu ahad yang lepas. Dan sekarang ni kita ambil yang kedua daripada cabang fardu ain, iaitu tentang apa? Tentang tasawuf, sebahagian daripada ilmu yang mendidik hati. Ni yang kita meneliti sekarang ni termasuk dalam ilmu fardu ain. Jadi sekurang-kurangnya bila kita belajar ilmu tasawuf, ilmu penawar bagi hati ini, sekurang-kurangnya dapat menepis dan menjadikan diri kita istiqamah terhadap kebaikan dan dapat melawan kedua-dua nafsu yang jahat. Naik kepada satu peringkat lagi, dia ada empat jenis nafsu ni. Naik satu peringkat lagi dipanggil sebagai nafsu mulhamah. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada peringkat ini baru nampak jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya pada nafsu mulhamah ni dia dah boleh maintain dan istiqamah kepada kebaikan, tetapi kadang-kadang dia boleh terjerumus kejap. Dia tak lama. Bila dia terjerumus kepada kejahatan itu, dia tak lama, kejap je, tapi dia boleh kembali balik. Ni maknanya dia dah nampak jalan yang benar, tapi bila dia jumpa kawan-kawan lama dia yang pernah dulu sama-sama buat kejahatan, maka dia terpesong kejap. Maka bila dia ingat balik, dia masuk balik. Berlainan dengan nafsu lawamah tadi. Nafsu lawamah ni dia buat kebaikan, tapi dalam masa yang sama kejahatan tu pun sama banyak juga dengan kebaikan dia buat. Tapi kalau nafsu mulhamah yang ketiga ini, dia buat kebaikan banyak, tapi kadang-kadang dia terpesong kejap. Tu kita kena, itu pun kita kena lawan. Semua ni tuan-tuan mesti dengan jalan ilmu, kerana Nabi SAW yang pernah bersabda yang bermaksud, barang siapa yang nak kepada dunia, bila kita sebut kepada dunia, maknanya kekayaan kita nak, isteri yang cantik kita nak, isteri yang solehah kita nak, rumah yang selesa kita pun nak. Bila Nabi kata macam tu, barang siapa yang inginkan kepada dunia, mestilah dia dapat dunia itu melalui jalan ilmu. Ilmu juga. Dan Nabi sebut, barang siapa nak kepada akhirat, dia nak pergi kepada akhirat, dia tak nak pentingkan dunia sangat. Gaji dah ada, pencen dah ada, tetapi sekarang ni dia nak tumpu kepada akhirat juga. Dia nak belajar Al-Quran balik, dia nak belajar ilmu fardu ain balik. Nabi kata apa? Mesti nak dapat akhirat, nak dapat syurga Allah Ta'ala ni, mesti juga melalui jalan ilmu. Nak tak nak dapat syurga Allah, mesti dengan ilmu. Mana ada orang yang alim, orang yang soleh, mereka ni tak belajar ilmu. Dan ilmu itu perlu bertalaki dengan guru. Kalau setakat tuan-tuan beli buku baca, dan tuan-tuan dan kita faham dengan kefahaman akal fikiran kita yang cetek, itu tidak menjamin kita ini kepada kefahaman yang benar. Dan Nabi kata yang terakhir, barang siapa nak kepada dunia dan nak kepada akhirat, maka kedua-dua ini juga mesti melalui jalan ilmu. Ini menunjukkan bahawa kepentingan ilmu dalam
kehidupan kita. Kata guru kami, hari ini orang boleh duduk 6 jam di atas kerusi pejabatnya demi untuk mencari rezeki. Kita faham rezeki itu adalah kewajipan ataupun nafkah yang wajib. Tetapi hari ini tidak ada orang yang mampu untuk duduk lebih daripada 6 jam untuk mempelajari ilmu agama. Maknanya lebih penting belajar daripada ilmu agama, tetapi bukanlah kita menafikan apa yang kita cari selama ini. Maknanya kita bekerja hari ini bukan kita menafikan. Tak, sebab itu pun jatuh dalam kewajipan yang perlu kita laksanakan. Jadi maka pada peringkat ini dia dah stabil sikit, tetapi kadang-kadang dia terjerumus. Dan yang terakhir, peringkat nafsu, iaitu dipanggil nafsu mutmainnah, iaitu nafsu ataupun jiwa yang sangat tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Allah kata dengan berzikir ini menjadikan jiwa-jiwa orang itu, jiwa-jiwa manusia itu menjadi tenang. Allah berfirman di dalam surah Al-Fajr, iaitu wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang redha dan diredai oleh Allah Subhanahu taala. Maka Allah memberitahu bahawa dalam ayat ini bahawa hati yang tenang ini dia akan memberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka ini kata ulama, bila sampai kepada nafsu yang tenang ataupun jiwa yang tenang, ini menunjukkan ciri-ciri bagi jiwa seorang ahlu syurga. Ini ahli syurga. Mana ada ahli syurga yang tidak tenang? Yang tidak tenang, orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, dan orang yang akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ada lagi-lagi, tetapi tidak disebutlah secara detail nafsu-nafsu. Itu antara peringkat yang perlu kita lawan dan peringkat yang perlu kita ada dalam jiwa kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf mengambil masa yang lama. Semoga bermanfaat di dalam diri kita. Semoga jiwa kita, nafsu kita ini, hati kita ni menjadi tenang, dan bila kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala juga, hati kita tenang dan bersih, tidak ada sangkut benda-benda dengan mazmumah. Yang lebih banyak dalam diri kita ni adalah sifat-sifat yang baik, dipanggil sebagai mahmudah. Jadi kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana